السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala syukur dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Maha Pencipta, pentadbir sekalian alam, yang dengan iradahnya dan qudrahnya telah menggerakkan kaki-kaki kita untuk kita berkumpul atas satu maksud yang begitu besar, kesatuan umat. Inilah yang telah diwujudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum." Rentetan nikmat yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah penghijrahan baginda, setelah 13 tahun berjuang memperkasakan akidah, keyakinan kepada Allah sebagai Rabb, pentadbir sekalian alam, dan menerima baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan menghayati kehidupan baginda dan meyakini 100% hanya saja kejayaan manusia dalam mentaati Allah dan Rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Satu keyakinan tanpa apa-apa syarat, tanpa apa-apa perkara yang lain, hanya saja dengan mentaati Allah dan Rasul, manusia akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan inilah tonggak keyakinan, akidah yang perlu ada dalam hati setiap orang Islam, dan kemuncak kepada kerosakan akidah ialah kemurtadan. Kemuncaknya. Dan permulaannya ialah irtidad amali, kemurtadan amal, yang ianya akan bermula daripada meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irtidad amali dalam segi pakaian, yaitu murtad, meninggalkan berpakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murtad dalam adat-adat seharian, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dalam adat-adat seharian dan menjadikan adat-adat kehidupan Yahudi dan Nasrani sebagai cara hidup. Kemurtadan amali. Dan kemuncaknya ialah irtidad i'tiqad. I'tiqadnya hilang dan tidak mempercayai Allah dan Rasul dan keluar daripada agama. Alhamdulillah atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, khulasah kepada semua, daripada ulama-ulama fiqh, ulama-ulama tasawuf, khulasah semua atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ialah ma ana alaihi wa ashabi. Perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, amalkan, tablighkan, dan juga perkara yang telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dalam perkara ini semua kita bertanggungjawab, kerana yang datang pada hari ini mungkin hampir bilangannya mencecah 1,500 hingga 2,000 mungkin. Tetapi di luar sana, mereka-mereka yang tidak ada talab,
tidak ada keinginan, tidak ada kemahuan, tidak ada kedahagaan kepada agama, tidak ada kerisauan kepada agama, siapakah yang akan jumpa mereka? Siapa yang akan pujuk rayu mereka? Siapa akan belas kasihan terhadap mereka? Yang datang rata-rata di masjid sedikit, di majlis ilmu sedikit, di perjumpaan-perjumpaan ulama sedikit, datang di tempat-tempat pengajian sedikit, yang lebih banyaknya di luar, yang tidak ada kedahagaan kepada agama, tidak ada keinginan kepada agama, maka siapakah untuk mereka? Kitalah untuk mereka. Kitalah yang mewarisi usaha baginda sallallahu alaihi wasallam, menyambung firman Allah yang ditujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai rasul, wahai baginda sallallahu alaihi wasallam, balligh dengan sirah amar, sampaikanlah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kamu, oleh Tuhan kamu kepadamu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah nabi mab'uth, pilihan daripada Allah, sayyidur rasul al mursalin. Jika nabi mengurangkan sedikit pun daripada tanggungjawab ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kewafatan Nabi, Allah tidak lagi akan menghantar Rasul atau Nabi untuk membimbing para manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanggungjawab tersebut telah berpindah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, membawa agama bertebaran ke seluruh dunia, menyediakan manusia. Kubur-kubur para sahabat menjadi saksi bahawa mereka keluar daripada Hijaz ke Afrika, ke Syam, Iraq, Farsi, Turki dan seluruh tempat, ataupun zaman para tabi'in, dan lebih luas lagi, sampai agama bukan sahaja ma'ana alaihi wa ashabi tertumpu kepada akidah, bahkan seluruh akaid, amalan-amalan yang kita kumpulkan, segi akidahnya akidah, segi fiqahnya atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, konteks di Malaysia, dan tasawufnya Imam Ghazali dan Junaid al-Baghdadi rahimahullah, semuanya khulasahnya ma'ana ali wa ashabih, menjadi tanggungjawab kita untuk menyampaikannya kepada umat. Dan rata-rata kita dalam circle kumpulan kita yang sangat kecil, kita telah melalaikan tanggungjawab kita untuk umat yang seluruhnya. Bahkan bukan sekadar negara kita Malaysia, bahkan sebagai mewakili kerja Nabi SAW, kerana baginda diutuskan untuk seluruh alam, maka kita yang mewarisi, khususnya para ulama, al-ulama warasatul anbiya, mereka mewarisi bukan sahaja ilmu Nabi SAW, mereka mewarisi segala-galanya daripada Nabi SAW. Rasul sebagai imam, mereka mewarisinya sebagai imam. Rasul sebagai pemimpin, mereka mewarisinya sebagai pemimpin. Rasul seorang individu, jiwa yang berakhlak mulia, juga diwarisi oleh para ulama. Dan juga Nabi SAW secara sarih dan jelas, Allah Subhanahu wa taala utuskan baginda wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira, sebagai da'i, sebagai penyeru, sebagai pendakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia warisi oleh para ulama, dan juga setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kira mereka lelaki, mereka wanita, mereka terpelajar, buta huruf, alim atau awam, mereka bertanggungjawab untuk sampaikan agama kepada setiap manusia. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada pihakku walaupun satu ayat.
Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk mengajak setiap orang Islam menyedari tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW, bukan saja untuk mengamalkan agama di dalam diri kita, bahkan harus kita sampaikan kepada setiap manusia, kerana kita bertanggungjawab atas perkara tersebut. Dan baginda SAW di Hajjatul Wada', riwayat Sahih Imam Bukhari rahmatullahi alaih, dan di dalam khutbah yang panjang, Nabi SAW bertanya, ala hal ballaghtu, adakah aku telah sampaikan? Qalu na'am, sahabat ya, Nabi telah sampaikan. Dan para ulama menafsirkan ataupun mencerahkan lagi perkataan na'am para sahabat, dan mereka menyebut, yakni seolah-olah dengan lisanul hal mereka berkata, qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah haqqa jihadih hatta atakal yaqin. Wahai Rasul, Tuhan telah menyampaikan agama, Tuhan telah sampaikan amanah, Tuhan telah sampaikan ini amal ballaghta risalah, Tuhan telah sampaikan, tablighkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan telah sempurnakan amanah untuk sampaikan kepada umat, dan Tuhan telah berjihad di jalan Allah akan hak jihad yang sebenarnya. Dan wa nasahtal ummah, dan Tuhan inginkan segala kebaikan untuk umat ini, dan Tuhan telah berjihad di jalan Allah akan jihad yang sebenar, sehingga datang kepada Tuhan akan kematian. Atas perkara inilah, di waktu yang sangat singkat ini, saya menyeru diri saya sendiri dan juga sekalian hadirin hadirat untuk menyambung kerja kenabian, keluar ke hujung-hujung dunia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahawa Allah Rabb pentadbir sekalian alam, yang menguruskan sekalian alam, tidak ada sekutu baginya dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Allah yang Maha Esa, Rabb kita. Atas kalimah inilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk matikan kita atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.